Salam sejahtera diucapkan kepada Madam Wong. Jadi saya, berlogo Umbut Anak Simon, bersama dua lagi ahli kumpulan saya, iaitu Saudari Giogana Anak Snap dan Saudara Hilary bin Sinso, akan membentangkan tentang tugasan 4 bagi kursus SJHK 3182. Pertama sekali, saya akan membentangkan tentang pengenalan. Jadi, proses pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP merupakan elemen yang amat penting, khususnya dalam bidang pendidikan. Oleh itu, guru perlulah lebih proaktif dan kreatif dalam mempelbagaikan kaedah PDP bagi mencapai sesuatu objektif pembelajaran. Dalam hal ini, guru juga bertanggungjawab dalam merancang pembelajaran harian dengan efektif melalui rancangan pengajaran harian ataupun lebih dikenali sebagai RPH yang tersusun, sumber PDP yang bersesuaian, serta kaedah pembelajaran yang efisien selari dengan tahap kognitif murid-murid yang diajar. Jadi, untuk melancarkan sesuatu proses PDP, maka pentinglah kalau kita sebagai seorang guru perlu memilih kaedah pengajaran yang bersesuaian. Jadi, untuk tugasan kali ini, kumpulan kami memilih kaedah pengajaran kooperatif. Jadi, kaedah ini merujuk kepada strategi untuk pendidikan berdasarkan kerja kumpulan dan pasukan yang bersatu untuk tujuan bersama. Bukan itu saja, pembelajaran ini juga memerlukan murid bekerjasama dari pelbagai aspek bagi memaksimumkan pembelajaran mereka. Ini menurut Slavin pada tahun 1982. Interaksi dan komunikasi sosial juga amat dititikberatkan. Hal ini kerana murid perlu bekerjasama dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. Permasalahan yang dimaksudkan di sini adalah soalan ataupun tugasan yang diberikan oleh guru. Kaedah pembelajaran ini juga turut mempunyai kelebihannya yang tersendiri, termasuklah pelajar cergas boleh membimbing pelajar yang kurang ilmu tentang sesuatu topik dan dapat memupuk kawalan dalaman dalam diri pelajar serta mempertingkat motivasi intrinsik. Jadi, bagi menjalankan pembelajaran dan pengajaran yang efektif, kami menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran yang dijadikan sebagai pemudah cara dalam kelas, iaitu bahan maujud, bahan bercetak dan bahan digital. Berikut merupakan sumber pengajaran dan pembelajaran yang kami gunakan, iaitu yang pertama, peta Malaysia, LCD projector, laptop, marker, kertas mahjong, slide interaktif, video dan buku teks, serta traffic light dan juga gambar artifak. Antara kelebihan sumber PDP dan BBM yang kami gunakan, yang pertama iaitu menarik perhatian murid, kedua mencukir pemikiran murid, ketiga boleh memberi pengalaman baru dan menjadikan pembelajaran lebih mendalam dan juga beragam. Yang keempat, mewujudkan suasana pembelajaran yang meronokkan, dan yang terakhir, memberikan kebaikan kepada pelajar dari segi pengalaman pancandera. Jadi sekarang kami akan membentangkan tentang RPH yang kami rancang sebelum melaksanakan simulasi sebentar saja lagi. Dalam RPH kami, untuk mata pelajaran, kami memilih sejarah sudah semestinya, iaitu tahun 4. Masa yang diberikan adalah selama 60 minit. Dan jumlah pelajar adalah seramai 16 orang. Jadi tajuk yang kami pilih adalah zaman prasejarah. Jadi topik yang untuk tajuk ini adalah kenali zaman prasejarah. Jadi standard kandungan yang dipilih adalah 3.1 kehidupan manusia zaman prasejarah. Jadi standard pembelajaran terdapatnya 4 yang kami pilih. Yang pertama, menyatakan maksud zaman prasejarah. Yang kedua, memberi contoh lokasi zaman prasejarah di negara kita. Yang ketiga adalah menghuraikan ciri kehidupan dari aspek kegiatan sosial dan ekonomi manusia zaman prasejarah. Dan yang terakhir adalah menyatakan kepentingan memelihara artifak zaman prasejarah. Untuk objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat yang pertama, menjelaskan maksud zaman prasejarah secara lisan dengan bimbingan guru, berpandukan video clips dengan tepat. Yang kedua, menyatakan 8 contoh lokasi zaman prasejarah di negara kita secara berkumpulan melalui aktiviti puzzle it out pada peta dengan betul. Yang ketiga, menganalisis ciri kehidupan dari aspek kegiatan sosial dan ekonomi.
manusia zaman prasejarah melalui aktiviti Think, Pair, Share dengan betul. Dan yang keempat, menyenaraikan 5 kepentingan memelihara artifak melalui aktiviti tablecloth secara berkumpulan dengan tepat. Jadi, seterusnya untuk kriteria kejayaan pula, kami sekumpulan telah menggariskan 4 kriteria kejayaan yang utama. Yang pertama, murid-murid boleh menjelaskan maksud zaman prasejarah. Yang kedua, menyatakan contoh lokasi zaman prasejarah di negara kita. Yang ketiga, menganalisis ciri-ciri kehidupan dari aspek kegiatan sosial dan ekonomi manusia zaman prasejarah. Dan yang keempat, menyenaraikan kepentingan memelihara artifak. Jadi, pendekatan ataupun strategi yang telah kami pilih adalah pembelajaran kooperatif. Bagi aktiviti PAK ke-21 pula, aktiviti-aktiviti yang telah kami jalankan adalah yang pertama, aktiviti shout out. Yang kedua, aktiviti puzzle it out. Ketiga, think, pair and share. Keempat, tablecloth. Dan yang terakhir sekali adalah traffic light. Manakala elemen 6C yang telah kami masukkan dalam pengajaran kami pada kali ini adalah pemikiran kritis, komunikasi, kreativiti, kolaboratif, sasiah dan juga keluarga negaraan. Seterusnya, bagi aspek pengetahuan sedia ada murid adalah murid memahami ataupun murid pernah melihat tapak-tapak bersejarah yang ada di Malaysia melalui internet, televisyen, surat khabar dan juga YouTube. Manakala elemen kebat yang telah kami masukkan di dalam RPH ataupun simulasi ini adalah yang pertama, mengaplikasi, yang kedua, menganalisis dan yang ketiga adalah menilai. Manakala KPS ataupun kemahiran pemikiran sejarah adalah mengenal pasti lokasi zaman prasejarah di negara kita. Jadi, BBM yang kami gunakan yaitu video, peta Malaysia, kertas mahjong, marker, buku teks dan juga laptop, slide, gambar artifak dan juga LCD. Bagi sumber pengajaran dan pembelajaran, kami gunakan 3 iaitu bahan maujud, bahan bercetak dan juga bahan digital. Elemen merentas kurikulum dalam RPH yang kami gunakan iaitu yang pertama bagi nilai iaitu kasih sayang dan juga bertanggungjawab. IMK yang dapat dikenal pasti iaitu TMK, bahasa, patriotisme dan juga nilai murni. Bagi IKNS iaitu perkongsian sejarah, tanggungjawab, warga negara dan keterikatan emosi kepada negara. Bagi pentafsiran bilik darjah yang kami gunakan iaitu hasil pembentangan kumpulan, pemerhatian dan juga kuis. Bagi aktiviti PDP yang dijalankan, bagi set induksi kami gunakan shout out. Langkah 1, puzzle it out. Langkah 2, think, pair, share. Langkah 3, tablecloth. Langkah 4, PBD dan penutup kami gunakan traffic light. Penilaian P dan P iaitu 14 daripada 16 murid telah menguasai objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan di mana iaitu melalui aktiviti Part 21 yang dirancang. 2 orang murid akan diberikan masa tambahan dan juga tindakan susulan untuk PBD. Jadi sekarang kita akan saksikan simulasi proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Ketika melakukan proses PDP di dalam kelas, perkara pertama yang perlu dilakukan oleh guru adalah set induksi. Jadi, dalam set induksi yang telah kami rancang pada kali ini adalah guru perlu menayangkan video kepada murid terlebih dahulu. Dalam simulasi ataupun sesi PDP pada kali ini, sumber pengajaran yang telah kami pilih untuk set induksi adalah video. Video yang ditayangkan juga perlulah selari dengan topik yang dipelajari. Buktinya, video yang ditayangkan di set induksi kami pada kali ini adalah berkaitan dengan manusia zaman prasejarah. Setelah guru habis menayangkan video tersebut, guru perlu bersoal jawab dengan murid.
contoh soalan yang boleh diajukan kepada murid adalah apakah yang dapat mereka perhatikan dalam video tersebut dan apakah yang dapat mereka simpulkan melalui video yang telah ditayangkan. Dalam hal ini, guru akan bersoal jawab dengan murid secara lisan dan murid akan mengemukakan pandangan mereka secara lisan menggunakan suara yang kuat. Seterusnya, beralih kepada langkah pertama seperti telah dirancangkan di dalam rancangan pengajaran harian. Di sini, murid perlu memerhatikan peta yang telah diletakkan di hadapan kelas oleh guru. Seterusnya, murid diminta untuk berbincang dalam kumpulan bagi menentukan lokasi zaman bersejarah yang terdapat di Malaysia berdasarkan peta yang telah disediakan oleh guru di hadapan kelas. Setelah murid berjaya berbincang mendapatkan jawapan dalam kumpulan, mereka perlu melekatkan kad nama lokasi tersebut di atas peta melalui aktiviti puzzle it out dengan tepat di hadapan kelas. Jadi, aktiviti puzzle it out ini memerlukan murid untuk menggabung jalinkan maklumat yang tidak tersusun. Contohnya, melekatkan nama lokasi zaman prasejarah di Malaysia mengikut gambar dan tempat yang sesuai berdasarkan peta. Seterusnya, murid juga perlu membentangkan hasil dapatan mereka di hadapan kelas dalam kumpulan yang sama. Hal ini penting bagi meningkatkan kemahiran sosial murid dalam berkomunikasi. Dan yang keempat, di Kampung Sungai Lang, Banting, Selangor. Okey, yang tempat bersejarah atau lokasi tempat bersejarah yang kelima adalah Gua Bewah Hulu Terengganu yang terletak di Terengganu. Lepas tu yang keenam adalah Sungai Tembeling terletak di Jerantut di Pahang. Okey. Yang ketujuh, semua tahu Bonia yang terletak di Miri di Sabah Sarawak. Okey. Yang terakhir adalah Bukit Tengkorak yang terletak di Sabah. Jadi itu sahaja daripada pembentangan kumpulan kami. Terima kasih. Untuk langkah yang kedua pula, aktiviti yang kami jalankan adalah aktiviti Think, Pair and Share. Di sini, murid terlebih dahulu perlu melihat slide interaktif yang ditayangkan oleh guru. Melalui kaedah Think, Pair and Share ini, yang pertama sekali murid perlulah berfikir dan bekerja secara berkumpulan yang terdiri daripada dua orang. Seterusnya, murid perlu mencari maklumat bersama tentang ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah dalam tempoh masa yang ditetapkan. Apabila murid berjaya mengenal pasti ciri-ciri tersebut, mereka perlulah membentangkan hasil dapatan mereka di hadapan kelas. Berikut merupakan simulasi bagi pembentangan di hadapan kelas. Seterusnya, untuk langkah yang ketiga pula, aktiviti yang kami jalankan adalah aktiviti tablecloth. Apa yang perlu dilakukan di aktiviti ini adalah guru perlu menayangkan gambar-gambar artifak di hadapan kelas terlebih dahulu. Hal ini penting bagi menjadi stimulus kepada aktiviti yang bakal dijalankan. Seterusnya, murid perlu menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru secara berkumpulan.
Jadi untuk langkah kali ini, soalan yang diajukan kepada murid adalah murid perlu menyenaraikan 5 kepentingan memelihara artifak bersejarah di atas kertas majung yang telah disediakan selama 5 minit. Dalam hal ini juga, murid perlu bekerja secara berkumpulan mengenai soalan yang telah dikemukakan. Murid juga dibimbing oleh guru secara dalam kumpulan bagi mendapatkan jawapan. Setelah murid berjaya menyenaraikan kepentingan-kepentingan memelihara artifak di Malaysia tersebut di atas kertas majung, mereka hendaklah membentangkan hasil dapatan mereka di stesen masing-masing. Memelihara artifak. Okey. Jadi yang pertama kita dapat lihat mengetahui kronologi peristiwa pada zaman dahulu. Okey. Yang kedua adalah dapat menarik tarikan pelancong. Dan ketiga dapat menjaga warisan negara. Yang keempat, Selepas itu, untuk langkah yang keempat pula, dalam langkah ini apa yang perlu dilakukan adalah pentaksiran bilik darjah. Jadi, kami memilih pentaksiran bilik darjah berdasarkan kuis. Di sini, guru membekalkan soalan kuis kepada murid yang mengandungi 10 soalan. Murid dikehendaki untuk menjawab ke 10 soalan kuis terbabit dalam tempoh masa yang ditetapkan, iaitu sepanjang 10 minit. Okey, semua boleh tulis nama dan jawab salah dalam masa 10 minit. Dan yang terakhir adalah langkah 5 ataupun lebih dikenali sebagai penutup. Dalam langkah penutup ini, murid akan berinteraksi dan bersoal jawab dengan guru menggunakan kaedah traffic light. Dalam hal ini, murid perlu mengangkat traffic light card yang berwarna hijau jika mereka tahu, warna kuning jika mereka rasanya tahu, dan warna merah jika mereka tidak tahu. Teman prasejarah ada 4 zaman. Dan saya juga belajar tentang ekonomi dan juga sosial. Antara soalan yang boleh guru ajukan adalah, apakah yang telah anda semua pelajari? Adakah anda faham tentang keseluruhan topik pembelajaran? Dan sebagainya. Akhir sekali, guru membimbing murid dalam menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari tersebut. tuntasnya proses PDP di dalam kelas sudah semestinya perlu dirancang dengan teratur dan tersusun bagi mencapai sesuatu objektif pembelajaran termasuklah pembelajaran sejarah. Justru pengaplikasian strategi pengajaran dan pembelajaran, alat bantu mengajar, sumber PDP dan kaedah PDP yang bersesuaian merupakan nadi penggerak kepada kejayaan sesuatu PDP. Dalam hal ini, guru haruslah sedar dan bersedia dari aspek pengetahuan, kemahiran dan daya fikir bagi memaksimalkan impak positif ke arah pembelajaran yang lebih bermakna terhadap murid. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Face in your face.